Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua murid-murid. Cikgu harap awak semua sihat. Okey, hari ini kita akan mempelajari seni bahasa. Tajuknya ialah Taman Negara Kita. Okey, pada atas ini ialah jawapan untuk di bawah ini. Okey. Okey, kita tengok dulu satu-satu. Okey. Hari ini kita akan pergi seni bahasanya iaitu pantun. Okey, pantun. Okey, di dalam pantun, okey, ada ini kita tengok dia. Okey, ada dua ya dia bunyi tu. Satu rima, dua jeda. Tengok apa itu rima. Rima ialah bunyi yang sama pada huruf atau kata akhir dalam sesuatu rangkap pantun. Manakala jeda ialah hentian di tengah baris pantun. Dalam rangkap pantun kedua di atas, jeda ditandai oleh lambang ni slash ni. Okey, kita tengok dekat sini. Okey. Okey. Kita tengok ya. Okey. Rima. Okey, tengok rima dulu. Okey, kita tengok apa dimaksudkan dengan rima. Rima tu kat belakang ni. Okey, yang satu dengan tiga mesti sama akhir dia. Ma. Okey. Okey, manakala dua dengan empat. Okey, dia genap dengan genap, ganjil dengan ganjil. Ri. Okey. Itu maksudnya rima. Manakala jeda ialah bacaan. Bacaan di tengah-tengah pantun tu. Hilang kejora. Okey, maksudnya kita berhenti sekejap, tarik nafas. Menjelang pagi. Nampak titisan, belumlah cair. Taman negara, tanahnya tinggi, jadi kawasan tadahan air. Okey, dia ada tengah tu, maksudnya kita berhenti kejap, bukan berhenti lama. Hilang kejora, dia tak baca direct menerus, maksudnya hilang kejora menjelang pagi. Kita tak baca macam tu. Kita baca okey, hilang kejora menjelang pagi, nampak titisan, belumlah cair. Taman negara, tanahnya tinggi, jadi kawasan tadahan air. Okey, cikgu harap awak boleh faham, awak boleh dapat membezakan antara rima dengan jeda. Ingat, rima perkataan belakang dia tu rima, ri. Okey, manakala bawah ni gi, air. Okey, sekarang cikgu akan cuba baca, melafazkan pantun ni. Okey, contoh macam mana nak baca dia. Okey, kita tengok ya. Letak di para buah delima, daun ketupat di sisi saudari. Taman negara diberikan nama, jadikan tempat indah lestari. Okey, kalau awak nak mudah, awak boleh buat dia punya jeda dia. Letak di para buah delima, daun ketupat. Taman negara diberikan nama, jadikan tempat indah. Okey, itu jeda dia. Okey, kita tengok pula yang kedua. Hilang kejora menjelang pagi, nampak titisan, belumlah cair. Taman negara, tanahnya tinggi, jadi kawasan tadahan air. Okey, tengok pula yang bawah ni. Okey, kita buat jeda dia dulu. Pokok bidara, kita berhenti dulu. Pohon mempelam. Okay, kita buat jeda dulu. Okey, itu jeda dia. Rima dia gi. Satu mesti sama dengan tiga. Dua mesti sama dengan empat. Okey, dia beza. Okey, sekarang kita tengok baca dia.
Pokok bidara di tepi perigi, pohon mempelam lebat buahnya. Taman negara perlu dilindungi, kitaran alam kekal selamanya. Okey, tengok yang bawah pula. Okey, kita buat jeda dia dulu. Okey, di pohon ara yang berkokok di atas tanah. Okey. Taman negara hakisan tanah. Okey, kita tengok sini. Okey. Di mana? Ara, tanah, negara. Okey. Tengok. Kok. Kok 1 sama dengan 3. Ri sama dengan ri. 2 sama dengan 4. Okey, sekarang kita baca pula. Di pohon ara ayam berkokok, di atas tanah turun sinuri. Taman negara banyak pokok, hakisan tanah dapat dihindari. Okey, Cikgu harap awak boleh melafazkan pantun ni. Okey, sekarang kita tengok satu-satu pula pembayang dengan maksud. Okey, pembayang dengan maksud. Ini cuma pembayang ni maksudnya macam clue untuk kita menerangkan tentang ini. Okey, letak di para buah delima, daun ketupat di sisi saudari. Taman negara diberikan nama, jadikan tempat indah lestari. Ini dia nak ceritakan tentang nama taman negara ni, bagaimana diberikan nama iaitu Taman Negara. Untuk menjadikan tempat ini indah, cantik. Okey, dia nak menjadikan nak menunjukkan bahawa tempat ni tempat yang cantik. Okey. Okey, seterusnya kita tengok pula yang bawah. Okey. Hilang kejora, hilang kejora menjelang pagi, nampak titisan belumlah cair. Taman negara tanahnya tinggi, jadi kawasan tadahan air. Okey, ini dekat atas bukit ni. Okey, bila hujan, okey, ada bukit-bukit. Lepas tu ada pokok. Pokok banyak dekat sini, keliling-keliling ni banyak pokok. Fungsi dia adalah kenapa pokok-pokok tak ditebang, kenapa ada macam tasik ada ni, ialah sebagai tempat tadahan air. Okey, iaitu sumber kepada makan, nak masak makanan yang bersih, minuman, nak mandi, kita menggunakan tadahan air yang bersih tadi. Okey, kemudian kita tengok pula bawah. Pokok bidara di tepi perigi, pohon mempelam lebat buahnya. Taman negara perlu dilindungi, sekitaran alam kekal selamanya. Dekat sini kita fokus kepada kenapa taman negara perlu dilindungi. Dekat taman negara ni banyak hidupan-hidupan yang dah kepupusan, macam harimau, tenggiling. Ni tenggiling. Gajah. Lepas tu selain daripada itu dia ada flora. Dia ada flora dan fauna. Fauna tu macam haiwan. Flora tu tumbuh-tumbuhan. Selain tu macam hidupan flora macam bahan-bahan untuk ubat-ubat ni lah, macam tonggak ali apa semua. Dekat hutan-hutan tu banyak sangat tersimpannya dikatakan hidupan fauna yang eksotik yang kita cari. Kita cari, kita jual. Macam tu juga dengan haiwan. Kita dapatkan gading ni, yang gading macam tu, gading gajah tu kita jual. Itu ialah pemburu haram. Kita tak boleh buat macam tu, sebabnya kita hendaklah menjaga flora dan fauna dekat dalam negara kita supaya kitaran alam kita kekal selamanya. Kalau hidupan ni seperti contoh gajah ni tak ada tempat tinggal, pokok-pokok ditebang, haiwan ni akan masuk ke perkampungan penduduk dekat situ dan menjahanamkan rumah-rumah, tanaman. Kita tengok pula yang bawah. Di pohon ara
Ayam berkokok di atas tanah turun sinuri. Taman negara banyak pokok, hakisan tanah dapat dihindari. Okey, dekat sini dia menerangkan kenapa tanah dekat taman negara tu banyaknya pokok-pokok besar, pokok-pokok yang meranti, cengal, yang besar-besar pokok dekat sini. Kerana tujuan penanaman ataupun tumbuhan ini ialah untuk menggenggam tanah daripada kita panggil apa, landslide tu, tanah runtuh. Tujuan akar ialah untuk mencengkam tanah. Apabila hujan turun, hujan turun je, dia akan mencengkam. Kalau tak ada pokok, ini tanah, bila hujan hujan tu banyak sangat turun, nanti dia akan lama-lama hakis, jatuh kerana tak ada apa yang menyokong struktur tanah tu. Itulah puncanya terjadi tanah runtuh, banjir. Sebabnya bila hujan turun dengan kadar kuantiti yang banyak, dia tak ada untuk menampung dia. Jadi kita hendaklah menjaga pokok-pokok ini, terutamanya dari pembalak yang masuk secara haram. Dia menjual menjual pokok-pokok ini. Jadi cikgu harap awak boleh faham apa yang nak terangkan tentang taman negara kita hari ini. Cikgu harap awak boleh faham apa itu rima. Rima yang hujung ni dengan jeda. Kalau ada apa-apa yang awak tak faham, awak boleh hubungi cikgu. Sekian, terima kasih. Cikgu minta maaf kalau ada kekurangan dari pihak cikgu. Assalamualaikum.